Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang apakah sebab kenapa sebenarnya pada waktu sekarang, pada jam 11.30 pagi ni kita rasa lapar. Assalamualaikum Cik Ros, apa khabar Cik Ros? Okay, siapa kat sini yang mungkin kenal kan? Mungkin kenal dia macam susah nak kawal selera makan dia dan dia rasa macam walaupun dah bersahur makanan berat macam makan nasi ke makan segala bagai kan, tapi dia rasa lapar lagi, masih rasa lapar dan rasa lagi macam nak makan lagi dan dia mengganggu proses dia nak berpuasa dan nak meneruskan dia punya progress dia lagi beberapa jam lagi. So that's why sekiranya kita kenal mereka yang mempunyai masalah macam itu, bagi tahu kat saya. Okay, Waalaikumsalam Puan Nur Hayati, Puan Ida Osman, Waalaikumsalam. Apa khabar? So lepas tu again, sekiranya korang rasa macam apa yang kita nak share pada pagi ni akan memberi impact yang baik kepada ramai orang, okay, tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat faham macam mana sebenarnya kita boleh kawal selera makan gaya Batai Fitness. Okay. So apa yang kita nak buat adalah saya nak share ada beberapa punca kenapa kita mempunyai masalah tu. Masalah apa? Masalah rasa susah nak kawal selera makan dan menyebabkan kita mungkin akan terganggu sedikit kita punya progress kita bila nak berpuasa lah, dan mengganggu kita punya fokus, mengganggu kita punya aktiviti seharian, mengganggu macam-macam terhadap kita punya aktiviti sehingga boleh menyebabkan kita mungkin ada terniat nak buka puasa. Macam mana tu kan, baru je puasa dah nak buka puasa kan, penat. So dah ready ke untuk saya share? Assalamualaikum Puan Zuraini, apa khabar? Okay, kalau dah ready boleh tak komen dah ready, boleh ke bagi saya love banyak-banyak. Terima kasih Cik Ros yang dah share, Alhamdulillah. Okay, kalau dah ready boleh ke komen dah ready, boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okay, so ada yang dah ready kan? Okay, pertama sekali, terima kasih Cik Ros yang dah komen ready. Okay, pertama sekali, kenapa seseorang itu susah nak kawal selera makan dia walaupun dah makan berat pada waktu berbuka puasa? Simple, because of dia makan makanan yang kurang berfiber. Itu nombor satu. Kenapa kita mempunyai macam susah nak kawal selera makan ketika kita nak berpuasa ni, bila kita puasa ni kan, sebab kita makan makanan kurang berfiber. Dan contoh makanan kurang berfiber ni, contohnya macam ni, contoh macam makan nasi putih, fiber dia kurang. Bukan tak ada fiber, tapi fiber dia kurang. Kita mungkin makan makanan macam makan roti putih pula tu kan, pun mengganggu juga proses kita nak meneruskan aktiviti kita ketika kita nak berpuasa. Baru je pukul 11.30 pagi dah rasa lapar dan rasa macam nak berbuka puasa rasanya kan. Boleh tak komen siapa kat sini yang mungkin kenal orang macam tu? Biasanya saya kenal beberapa jenis orang macam tu. So adalah beberapa sebab dia. Okay, itu nombor satu. Kenapa pentingnya untuk kita pilih makanan berfiber? Sebab pertama, fiber ni dia adalah sejenis makanan yang boleh bantu memberikan kita sustainable energy. Dia boleh bagi kita tenaga. Dia akan bagi kita tenaga yang sikit tapi dalam bentuk yang sustainable. Dia tak macam makanan yang kurang berfiber, kurang fiber kan. Contohnya macam biasanya makanan yang kurang fiber ni adalah makanan yang ber-GI tinggi dan dia akan bagi kita tenaga yang sangat gila banyak pada waktu kita makan tu. Pada waktu kita makan tu kita akan rasa macam sangat gila bertenaga, tapi pada waktu tu kita nak sembahyang subuh, kita nak sambung tidur contohnya kan. Ataupun mungkin kita tak ada buat aktiviti yang berat sangat pun sebab kita nak jaga tenaga kita, sebabkan kita tak nak macam teroveruse tenaga kita sampai ke petang dan mengganggu kita punya aktiviti seharian lain pula. Jadi, apa yang berlaku kepada diri kita, tenaga yang bila kita makan makanan yang berfiber rendah ni, yang normally biasanya dia adalah ber-GI tinggi, dia akan bagi kita tenaga yang banyak. Dan pada lama kelamaan, tenaga tu dia akan drop tiba-tiba dan menyebabkan kita rasa perlu menggantikan tenaga tu semula dengan memakan makanan. Tetapi kita tengah puasa masa tu. Boleh faham tak? So that's why kita nak pilih makanan yang berfiber tinggi tu
adalah berdasarkan apa? Adalah berdasarkan apa yang kita nak makan pada waktu sahur nanti. Contohnya macam makan buah-buahan yang crunchy. Contohnya macam makan buah-buahan yang crunchy, satu. Nombor 2-nya kita juga boleh makan macam makan nasi tapi brown rice ataupun oats ataupun roti tu roti wholemeal ataupun roti whole grain dan sebagainya. So benda tu adalah option yang lebih baik lagi, terutamanya kepada mereka yang betul-betul nak memastikan tenaga yang mereka nak adalah tenaga yang sustainable. So itu point saya, tenaga yang sustainable. Dan bila kita punya tenaga sustainable ni, insya-Allah lah kita akan rasa lebih kenyang juga. Sebabkan kita tak perlu rasa nak makan pun. Itulah nombor 1. So far boleh tak komen faham? Kalau faham boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham. Sebab saya nak share. Terima kasih kepada Puan Nurhayati dan Encik Ros yang komen faham. Puan Nurhayati dengan Encik Ros. Okay. Thank you Encik Ros sebab selalu dalam live saya. Thank you Puan Nurhayati. Thank you kepada Puan Encik Ros, Puan Ida Osman yang selalu dalam live ni juga. Terima kasih memberi semangat kepada saya. Gitu kan. So itulah nombor 1. Okay, nombor 2, kenapa kita senang rasa lapar pada jam 11.30 malam ni, 9.30 pagi ni. Sebab apa? Okay, baru ni sikit. Nombor 2, disebabkan pada waktu kita bersahur tadi, kita minum minuman yang manis. Tak kisahlah minuman manis tu minuman apa. Akak sekali lagi kan, minum superfood, kurma, lemon, brown rice, boleh jogging 1 round. Tahniah Puan Ida Osman, itulah kisah dia. Cara dia betul dah tu. Nombor 2, macam manakah sebenarnya untuk kita dapat kawal selera makan kita pada waktu pagi ni supaya kita tak rasa macam nak penat sangat. Okay. Dianya adalah cara dia supaya kita kurangkan makanan yang manis. Kenapa? Bila kita makan makanan yang manis, dia sama je explanation dia dengan nombor 1 tadi. Okay, kita makan makanan yang berfiber tinggi, dan kebanyakan makanan yang berfiber tinggi ni dialah makanan yang ber-GI rendah. So kalau katakan kita makan makanan yang berfiber rendah, kebanyakannya dia adalah makanan yang berfiber tinggi. So far boleh faham tak saya punya penerangan? Macam berbelit-belit ke? Okay, yang penting sekali, nombor 1, makan makanan yang berfiber tinggi. Nombor 2, makan makanan yang ber-GI rendah. So kalau katakan kita makan makanan yang manis, normally makanan yang manis ni, tak kisahlah makan apa sekalipun, makanan itu akan menyebabkan kita akan rasa lapar dengan cepat. Sebagai contoh, kalau kita makan makanan yang manis, bila kita makan makanan yang manis, dia akan menyebabkan kita rasa lapar cepat. Sama je konsep dia kalau kita makan makanan yang ber-GI tinggi. Normally makanan yang ber-GI tinggi itu adalah makanan manis. Jadi bila kita makan makanan manis, dia akan menyebabkan kita rasa lapar tu dengan cepat. So that's why pada jam 11.30 pagi tu kita dah rasa lapar. Kadang-kadang kita hanya perlu adjust waktu apa yang kita makan pada waktu pagi tu aja. Terima kasih pada Puan Zuraini Zulkifli sebab komen tu. Okey, terima kasih. Nombor 2 adalah elakkan memakan makanan yang berfiber, yang manis. Makanan manis ataupun minuman manis elakkan, tak kisahlah minuman apa sekalipun, kopi ke teh ke, tak kisahlah apa benda sekalipun. Right? Kurangkan gula lah, pendek kata, kurangkan gula. So that's why mereka yang mempunyai masalah seperti macam kencing manis, dia akan senang dapat gastrik. Sebabkan inilah juga. Sebabkan itu juga. So ada satu saya belajar, bila kita seorang tu dapat ada masalah kencing manis, dan bila kita ada kencing manis tu, okay, na'udzubillah, bila seseorang itu ada kencing manis, apa yang berlaku kepada badan dia adalah badan dia dia makan makanan yang manis. Okay, boleh ke saya explain ni? Kalau boleh saya explain, boleh ke komen? Boleh ke bagi saya love banyak. Okay, bagi saya love banyak gila. Dan jangan lupa untuk share Facebook Live ni sekiranya information yang saya bagi ni adalah satu information yang berguna. Okay, alright. So tak mengantuk pun walaupun dah tadurus pagi. Terima kasih Puan Ida Osman. Baik, gini terima kasih Cik Ros. Okay, begitu. Contohnya mereka yang ada kencing manis, normally mereka mempunyai berat badan yang besar, Tapi mana mungkin seseorang yang ada kencing manis tu, yang makan banyak sepatutnya, yang mempunyai badan yang besar,
pun ada masalah gastrik. Macam seorang yang macam faham tak? Makan banyak tapi ada gastrik. Kenapa? So that's why inilah explanation dia. Kalau katakan seorang itu ada masalah kencing manis, biasanya macam mana dia boleh develop masalah kencing manis tu disebabkan dia memakan makanan yang manis, makanan yang ber-GI tinggi. Dan pada satu waktu, macam waktu pukul 11.30 pagi ni contohnya, bila dia dah bersahur tadi, dah makan benda manis, makan kek, minum air manis dan sebagainya, okey, kebabum bila kita punya rasa lapar tu menurun pada waktu 11.30 pagi dan kita masih lagi nak teruskan berpuasa, perut kita akan hantar signal, aku nak makan sekarang, aku perlukan tenaga, dan dia akan bagi perut kita berkeroncong, menyebabkan kita rasa nak makan lagi, tetapi apa yang berlaku, kita tak boleh makan sebab kita berpuasa. Lalu bila benda ni berlaku secara berterusan, insya-Allah akan dapat gastrik. Terima kasih. Boleh faham ke ni? Cuba komen kejap. Betul coach, pengalaman saya sendiri berbulan puasa berat naik, pernah obes sebab tak pernah jaga makan, sebab tak ambil tahu pasal bersenam. Sekarang dah insaf. Coach sekarang dah dapat berat. Tahniah pada Puan Zuraini Zulkifli sebabkan dah dapat berat badan idaman. Teruskan usaha, insya-Allah boleh tu dapat capai berat badan yang nak dicapai. Semua orang boleh dapat capai berat badan nak dicapai. Macam contohnya macam Puan Acik Rose kan, dah dapat dah berat badan nak dia punya target. Siap nak turunkan lagi target berat badan dia. So itulah nombor 2. Siapa sini faham dan nak mengetahui nombor 3, kenapa sebenarnya kita senang rasa lapar? Kenapa kita senang rasa lapar pada jam 11 pagi? Cek komen kalau dah ready nak tahu. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Sebab kadang-kadang bila bulan puasa ni lah sebenarnya adalah satu waktu untuk kita tengok keadaan diri kita, dan kita akan tahu sama ada tahap kesihatan kita ni baik ke tidak. Okey, contohnya macam ni. Kalau katakan kita tak dapat nak kawal selera makan, kita rasa tak bertenaga, rasa nak melepet je, rasa macam semua benda tak boleh buat dan sebagainya, itu menunjukkan bahawasanya kita ni mempunyai satu masalah yang kita kena fokuskan untuk betulkan tu dulu. Sebab kalau katakan kita tak fokuskan masalah itu, saya akan bagi tahu masalah tu masalah kemudian. Okey, saya akan bagi tahu kemudian masalah tu apa. Kalau kita tak berbetulkan masalah tu, insya-Allah pada waktu bukan bulan puasa, berat badan kita akan naik mendadak-dadak dalam keadaan kita sedar atau tak sedar. So that's why apa yang kita nak sekarang ni adalah kita nak pastikan pada bulan puasa ni kita boleh kekal aktif, kekal bertenaga, dapat kawal selera makan kita pada puasa yang pertama sehinggalah kepada puasa yang ke-29 ataupun 30. Itu akan menunjukkan bahawasanya pertama, hormon kita okey, stabil, boleh dikawal. Boleh faham tak? Kebanyakan ramai orang yang mempunyai masalah berat badan, masalah susah nak kawal selera makan dan sebagainya, kebanyakan daripada mereka mempunyai masalah hormon yang tak kuat, tak menentu. Sebaca komen kejap, betul tu coach, setakat ni berat akak dah 52.3. Tahniah Cik Ros. Saya ingat lu Cik Ros kata nak target berat badan 55 kot. Dah turun dah. Akak dah sampai target dulu tapi ketinggalan, akak kena 45 kilo. Okey, tak apa. Tak apa Kak Ida. Tak ada masalah. Boleh dicapai tu sebenarnya kalau katakan kita letakkan tu. Alright. So itu adalah nombor 1. Kita punya ketidakstabilan hormon tu akan menyebabkan kalau katakan benda ni kita tak rawat sekarang ataupun tak kawal sekarang, insya-Allah kita akan ada masalah seperti macam hormon yang tak stabil. Contohnya hormon tak stabil tu seperti macam period tak teratur contohnya, ataupun mungkin susah nak kawal selera makan, mungkin metabolisme semakin menurun, merosot sebabkan masalah inilah. Dan contoh merosot tu macam even makan sikit pun boleh rasa macam gemuk juga. Boleh gemuk juga walaupun makan sikit, dan banyak lagi. Okay, fokus kesihatan, fokus body fat, ikut senaman coach kongsi hari follow. Terima kasih Puan Zuraini Zulkifli. Oh dah follow senaman tu. Hari kita tak bersenam sebabkan hari ni adalah hari yang saya rest. Saya akan bersenam 4 kali seminggu dan besok insyaAllah saya akan bersenam semula. Okay,
sejak belajar dengan coach bertenaga kesihatan. Okey, terima kasih Puan Ida Osman. Alright, so poin saya dekat sini adalah, kalaulah katakan pada bulan puasa yang sepatutnya, kalau katakan kita dah ada pengalaman sebanyak contohnya 20 tahun, 30 tahun pengalaman berpuasa penuh, dan pada jam 11.30 pagi pada usia kita 40 tahun ni contoh, kita ada masalah susah nak kawal selera makan. Kita mungkin rasa lapar sekarang. Sekiranya itu berlaku, bermaksud kita kena tengok semula benda apa yang kita makan pada waktu sahur tadi. Lebihkan makanan yang berfiber, kurangkan makanan yang manis, dan juga nombor 3 ni kita kena buat. Siapa dah ready nak mengetahui yang ketiga, boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Benda ni saya rasa penting. Kadang-kadang benda ni akan berlaku kepada diri kita kalau katakan kita terlambat bangun sahur. Siapa nak tahu? Boleh tak komen? Siapa nak tahu? Dan of course memang kena bersahur pun, memang kena bersahur untuk kita dapat kawal. Okey, terima kasih kepada Acik Ros yang dah komen ready. Okey, tadi tu kalau katakan pada waktu bulan puasa kita bangun sahur lambat, contohnya masuk imsak pukul 5.40 tapi kita bangun pukul 5.30 dan kita nak sumbat segala benda makanan yang ada kat atas meja sekarang ni, kemungkinan besar kita tak dapat nak mengunyah dengan baik. Kita akan makan makanan tu macam tak cukup lumat. Dan apa yang berlaku kepada diri kita, perut kita especially, bila makanan dapat dalam keadaan yang tak habis lumat, tak dikunyah sebaik mungkin, pertama sekali perut kita akan menjalankan proses ekstra untuk mencernakan makanan tersebut. Sebabkan makanan tu kita tak cerna, tak kunyah betul-betul. Nombor 1. Nombor 2, bila proses pencernaan tu lambat, ada 2 benda akan berlaku. Pertama, kita mungkin akan jadi lambat untuk proses makanan tersebut dan lambat untuk membuang air besar. Dan bila lambat nak membuang air besar, makanan itu akan macam seolah membusuk dalam perut kita dan menyebabkan kita akan ada masalah lain seperti macam susah nak membuang air besar. Itu nombor 1. Nombor 2, bila benda tu berlaku secara berterusan dan kita tak buat apa-apa pun untuk kita selesaikan masalah ini, apa yang berlaku kepada diri kita juga adalah kita akan perasan sepatutnya perut tu dia dah dapat nutrition yang sepatutnya dia dapat, tapi sebabkan makanan tu tak habis diproses lagi, masih lagi menjalankan proses pencernaan, apa yang berlaku kepada diri kita, hormon lapar tu datang disebabkan dia nampak kandungan gula dalam badan tu merosot, menurun. Dan dia nak makan, tapi dia nak makan bukan makanan yang ada dalam perut tu, dia nak makan yang baru. Jadi that's why datanglah rasa lapar tu. That's why memang sebaik mungkin, Waalaikumsalam Kak Zal, Puan Alicia Sofia, memang sebaik mungkin untuk kita kunyah makanan dengan lumat. Dikatakan kena makan sebanyak berapa kali? 44 kunyahan Saya pun tak ingat je. So that's why benda ini akan really bantu kita untuk dapat kawal selera makan juga dan seterusnya dapat menurunkan berat badan dengan baik. Nombor 2, jangan makan dengan gelojoh. Makan dengan gelojoh akan menyebabkan kita rasa cepat lapar lagi dan kita akan rasa nak makan dan menyebabkan berat badan kita naik. Dan yang berlaku juga adalah kita akan rasa lapar pada waktu sekarang ni dan akan rasa macam tak bertenaga pada jam 1 petang. Lepas zuhur tu nak tidur je sampai pukul 5 petang macam tu. So macam mana pula dengan kerja kita? Macam mana pula dengan aktiviti seharian kita? Adakah kita akan sacrificekan, akan korbankan kerja seharian kita disebabkan kita tak pandai nak pilih makanan macam mana? So that's why sekiranya korang rasa macam apa yang kita share itu benda yang bagus, 30 kunyahan. Okay, 30 kunyahan. Saya pun tak pasti. Saya rasa 20 ke 40 macam tu kan. 30-an tu macam tengah-tengah tu, betul lah tu kan. So that's why dalam Batak Fitness, kita ada sejenis makanan yang boleh bantu kita lebih bertenaga. Tadi Puan Ida Osman dah bagi tahu, dia makan superfood, dia rasa kenyang lebih lama, dia rasa bertenaga dan sebagainya. Superfood tu inilah kami punya makanan superfood. Inilah sejenis makanan yang berfiber tinggi dan akan menyebabkan kita rasa kenyang lebih lama. So far setakat ni, sejak tahun 2012 saya tak pernah tinggalkan superfood ni bila pada waktu berpuasa.
Sebab pada waktu tak berpuasa saya tak makan pun sebab saya kena makan banyak sebenarnya. Saya kena makan banyak untuk dapatkan badan yang saya nak dapat. Bukan badan gemuk tapi badan yang agak bermuscular dan perlukan makanan banyak. Tapi pada waktu bulan puasa lah waktu yang paling sangat saya rasa patut saya ambil superfood ni untuk mengawal selera makan kita pada waktu berpuasa dan akan memberikan saya tenaga. Walaupun saya berpuasa pun saya masih lagi boleh bersenam, saya masih lagi boleh melakukan aktiviti fizikal yang aktif, yang berat, dan insya-Allah boleh bantu saya kawal selera makan dan akan fokus kepada macam-macam benda lagi. Terima kasih Puan Alicia Sofia yang dah share. Hai Puan Afidah, Puan Rina Rin, apa khabar? So that's why kalau katakan kita rasa macam pada bulan puasa ni kita rasa macam senang rasa lapar ataupun kita takut mungkin bukan pukul 11.30, mungkin bukan pukul 11.30 kita rasa lapar, tapi petang sikit kita rasa lapar dan rasa penat dan macam kita rasa malas nak ke mana-mana disebabkan kita lapar dan rasa mengantuk dan tak nak pergi mana-mana, tidur aja. So that's why cuba dapatkan superfood. Puan Ida Osman kata berpuasa pertama kali makan superfood terus jatuh cinta. Saya 2012 pada waktu tu tengah main bola, kawan main bola saya orang South America sana, dia bagi saya satu pack, bukan satu botol, satu pack. Satu pack ni dia bagi tahu, okay Syah, you eat this, you take this during your sahur, dia kata kan, campur dengan air bagai semua. Alhamdulillah memang saya rasa bertenaga sampailah ke waktu berbuka pun. Saya rasa macam aku boleh makan lagi ke, macam masih kenyang lagi kan. Tak tipu, benda betul. Saya siap boleh main bola lagi pukul 1 petang waktu lunch hour dekat sana. So that's why saya rasa macam saya perlu share benda ni kepada ramai orang. Kalau katakan benda ni dah bantu saya untuk rasa kenyang lebih lama, saya rasa dia pun akan bantu lebih ramai lagi orang untuk bantu lebih kenyang lebih lama. Macam mana nak dapatkan? Boleh hubungi konsultan Batak Fitness ataupun boleh klik dekat pin komen tu, cakap saya nak superfood, insya-Allah kami akan bantu. Sebab kita baru je dapatkan superfood yang baru, insya-Allah kita nak share, distribute kepada siapa yang berminat. Betul tu akak, sepanjang berpuasa hari-hari bersama dengan superfood, kurma je sampai nak masuk waktu berbuka tak rasa lapar. Terima kasih Puan Alicia Sofia kan. So that's why bagi saya kalau katakan pada bulan puasa ni kita tak grab opportunity, peluang ini sebaik mungkin, memang kita susah sikit nak berjaya lah. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Terima kasih kepada yang share Facebook Live ni. Terima kasih kepada yang komen, yang bagi saya love dan macam-macam. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Selamat berpuasa dan insyaAllah jumpa saya malam ni jam 9.30 malam di dalam platform Black Magic Mentoring. Again, saya ada satu benda nak bagi tahu secara khususnya untuk you all. Malam ni satu good news saya nak share. Okay, kita jumpa malam ni di dalam Black Magic Mentoring jam 9.30 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.